Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Untuk masuk dalam live ni, kita hari ini bersiaran langsung daripada, sekejap kita check dulu connection. Yang dah masuk boleh. Mantap. Alhamdulillah. Terima kasih Syekh. Tapi jalan. Dia naik, dia dah keluar dah. Cuma dia okey. Alright. Apa khabar semua? Hai. Okey, so hari ini kita bersiaran langsung daripada Masjid Al-Ansar. Al-Ansar. Apa tu? Cuba letak sini. Boleh? Boleh. Ya, tu. Okay. Dapat juga skrin. Betul Ada motif. Okey. So kita bersiaran langsung daripada Masjid Al-Ansar dan sebentar lagi kami akan adakan penerangan haji yang disampaikan oleh Al-Fadil Al-Ustaz Haji Ahmad Haniman. Betul. Itu kami punya juga bos kami. Cip karam. bos kita. Bos kami. So kita nak sharekan serba sedikit daripada segi harga, daripada yang dekat Titi, sorry saya hilang sikit. Daripada segi harga kita akan sharekan package kami dan apa sedikit gambaran untuk kita punya musim haji tahun 2025. Okey, cuba masuk. Terima kasih. Boleh komen sekejap lagi kita akan sharekan Nak di lampu Okey. kepada anda semua penerangan berkenaan dengan Haji 2026. Okey, kita dah bermula. Penerangan pakej haji 2025 anjuran Hikmat Travel. Terima kasih kerana hadir bersama kami hari ini. Untuk memulakan majlis ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom sama-sama kita lihat penerangan haji yang akan disampaikan oleh Haji Ahmad Haniman. Okey, seterusnya sebelum saya menjemput pengarah urusan Hikmat Travel Encik Ahmad Haniman untuk memberikan ucapan pembukaan, izinkan saya tunjukkan klip video 3 minit yang memaparkan pengalaman jemaah Boleh panjang? tahun Tak boleh. Boleh. Tak panjang. يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. يا نبي Alhamdulillah. محمد هديت بالسلام. Ya, sorry. Allah fakir. العالمين يا محمد يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوب بالقرآن يا حبيبي بأمي وأبي فديتك سيدي
Buat. Sound. Baik, itu adalah video haji tahun ini. Sekarang saya akan jemput Tahun ini Ahmad Hanifah untuk memulakan sesi petang ini. kasih main mikrofon. Khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa akhyari ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim ya Fatah ya Alim iftah lana futuhal arifin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadirin hadirat, bakal tamu Allah, bakal jemaah haji tahun 2025 yang dihormati sekalian dan juga pegawai dan asatiza yang ada di sini. Kami mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan yang sudi melapangkan masa untuk menghadiri sesi penerangan pakej haji tahun ini. Pertama, saya ingin mengucapkan tahniah sebanyak-banyaknya kepada tuan-tuan dan puan-puan bakal jemaah haji yang telah mendapat LOI. Berapa jemaah dah dapat LOI? Tahu tak apa LOI? Letter of Intent. Dan kita hanya menunggu Letter of Offer, iaitu LOO. Bila? Pada 5 hari bulan November. Hari apa tu? Hari Selasa. Ya. Jadi daripada 5 November sampai 17 November ialah hari-hari yang akan tuan-tuan dan puan-puan membuat decision untuk memilih package dari GSA atau travel agent haji yang terpilih, yang dipilih oleh MUIS. Okey. Jadi hari ini kita akan ada masa dalam 1 jam, tak lama. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh mendengar dan lihat tadi kita punya gambaran video jemaah haji tahun 2024 yang barulah ya. Dan jemaah haji ini tuan-tuan dan puan-puan ialah tetamu Allah. Ya, ada 3 kata Allah ada 3 wa'budullahu salata al-hajju wal umrah wal ghazi, iaitu tetamu Allah
daripada yang pergi perang di jalan Allah dan yang membuat haji dan membuat umrah. Ini 3 ialah tetamu-tetamu Allah. Dan ingin saya mulakan tentang pemikir haji ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pakej haji ini terdiri daripada pengelolanya dahulu bersama dibina oleh Ustazah Haji dan Allahyarham Ustaz Osman bin Jantan. Kenal semua? Dan saya dan Hajah Nuraini, isteri saya, yang akan bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan dan bersama puan-puan dan haji dan hajah pada tahun-tahun akan datang, insya-Allah. Dan Honeymoon Travel ni ditubuhkan pada 1990. Saya dah mengurus haji daripada tahun 1983. Jadi dah 40 tahun dah. Dan Honeymoon Travel hanya mula pada 1990, iaitu Perang Teluk. Kita buka travel agent. Dan ini staf-staf kita daripada Ustaz Muhammad, Ajmir, Haji Hamli, Hajah Siti Rohaimi, Nur Haida, Nur Hadi, Rizal, Izul dan Nur Huda. Dan seterusnya ialah pegawai-pegawai sekuriler kami yang ada di belakang dan ada di sana. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Ya. Dan ini staf-staf kita di Mekah yang membantu, sambil membantu para jemaah, Haji Saleh, Haji Ziyad, Hajah Raudah, Hajah Hanadi dan Hajah Hala. Mereka selalu membantu musim umrah juga. Dan asatizah kami pada haji akan datang, insya-Allah kami akan bersama Ustaz Muhammad, Ustaz Tarmizi, Ustaz Mohri, Ustaz Ansar dan Ustaz Jazair Jumat. Kenal beliau? Ustaz Jazair Jumat. Dan harga kami ialah harga yang sangat-sangat kompetitif. Ya. Dan harga tuan-tuan boleh lihat, hari ini ada 10 travel agent iklan di berita harian, betul? Satu travel agent belum ada. Jadi mereka boleh lihat, tapi tuan-tuan boleh lihat iklan mereka dan atau cara perjalanan, tapi belum tahu inti isinya. Sama ada mereka ke Mekah dulu, ke Shisha dulu, ataupun ada yang ada Shisha, yang ada Mekah, ada yang tak ada Mekah, ada yang tak ada Madinah pun. Itu yang paling murah, 8970. Mekah tak ada, Madinah pun tak ada. Totally tok dia Shisha, lepas tu dia balik. Lepas tu ada yang masuk Shisha, kemudian yang masuk Mekah setelah orang dah pergi Madinah semua, dia stay lagi. Dia stay lagi di Mekah lagi 4 hari baru ke Madinah. Madinah duduk 3 hari baru dia balik. Ada juga yang masuk Shisha, tak ada Mekah. Terus habis Shisha ke Madinah. Tapi kita ada satu package yang kami menjualnya tanpa ada kompetitif yang lain. Kami unggul menjual harga package itu dan package tersebut, iaitu package Sheraton dan Raudah Royal Inn. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan akan terbang dari Singapura, akan terus pergi Hotel Sheraton di Mekah, tak masuk Azizia. Tak apa, I can do it. Dan kemudian lepas 4 Zulhijjah, tuan-tuan akan puan-puan akan masuk Shisha sampai hari berangkat ke Arafah malamnya, malam 8 Zulhijjah. Wukuf 9 Zulhijjah. Kemudian dengan masyair, dengan melontar jamrah-jamrah dari 10 hingga 13 Zulhijjah, 14 Zulhijjah baru naik high speed train ke Madinah. Madinah 3 malam, 3 hari jemaah akan terbang daripada Madinah ke Jeddah dan pulang langsung ke Singapura dengan menaiki Saudi Airlines. Kedudukan berdekatan dengan Masjid Haram, tak jauh. Hotel Sheraton tidak jauh. Dan perkhidmatan kita all inclusive. Dah termasuk makan, dah termasuk insurans. Pesawat aja belum masuk. Dan pesawat dikatakan
harga 3,100. Belum fix tapi dianggarkan dalam 3,100. Tapi kalau kita dapat naik Scoot lebih murah. SQ ada tapi SQ sebagai standby list untuk sekira dapat ekstra kota. Ekstra kota ni bila? Ekstra kota nanti diumumkan pada Januari. Jadi siapa yang belum dapat dipanggil LOO-nya pada 5 November, sabar, jangan putus harapan. Mungkin akan dipanggil ekstra kotanya, mungkin 400, mungkin 500 jemaah. Ya. Dan pakej kami, kalau diuruskan oleh Ustaz Muhammad, selalunya mengikut sunnah. Dari segi perubatan pun beliau mengikut sunnah. Dan insyaAllah beliau hari ini bertolak ke Masjidil Aqsa bersama rombongan Ustaz Muhammad. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin terangkan tentang penginapan dekatan dengan Masjid Haram, Sheraton. Kita nampak Sheraton, titik-titik ni, dari hotel ke Masjidil Haram. Tak jauh. Ini Hotel Jumeirah. Jumeirah ni hotel terbaru. Orang Singapura tak banyak duduk. Belum ada dalam senarai di dalam pakej haji. Jumeirah ini kalau di Dubai bintang 6. Tapi di Mekah ni bintang 5. Tak apalah. Dia menyengit sikit daripada banding dengan Hotel Hyatt. Dulu selalu kita pakai Hotel Hyatt. Lepas Hyatt Conrad, lepas Conrad, Jumeirah. Hotel terbaru. Bermakna tuan-tuan masuk ke dalam bilik hotel, bau harum, iaitu bau bilik barulah, tak bukan bilik lama. Dan kemudian kita nak tunjuk Hotel Jumeirah, ni hotel dia. Biliknya besar, sejauh 70 meter daripada Masjidil Haram. Dan di sini Hotel Jumeirah, kita ingin kasih tahu bahawasanya menu makannya sangat hebat, sangat awesome. Kerana saya tak pernah jumpa menu yang disediakan Hotel Jumeirah. Selama 40 tahun saya mengurus haji, tak ada jumpa di hotel mana-mana pun. Hotel Hyatt ke, Hilton ke, Rotana ke, Movenpick ke, Swiss Hotel ke, Gufran ke, tak ada. Kita lihat di sini, dia ada manggis. Dia ada rambutan. Mana ada hotel di Mekah ada rambutan dan manggis. Kemudian ada mi goreng. Biasalah mi goreng. Ada mandi. Di sini ada lobster. Dan daging-daging barbecue. Udang barbecue. Dan di sini macam-macam lagi. Ada mandi. Setiap hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak teringin nak balik Singapura makan yang sedap-sedap. Cuma mi rebus tak ada. Tapi boleh jumpa dengan Executive Chef, Mr. Cardiono. Executive Chef bermakna dia in charge of all F&B di restoran. Betul? Dan asistennya Pak Rudi. Dan ada satu chef lagi, Ustaz Zair datang. Alhamdulillah Ustaz. Dan lagi satu chef dari Malaysia. Jadi ini yang saya bilang Hotel Jumeirah sangat hebat. Sangat hebat dari segi makanannya. Jadi jemaah tak boleh rasa makanan. Apa yang tuan-tuan nak puan-puan, ada bubur som-som, ada pulut hitam, ada kuah lemak, ada asam pedas, semua ada. Ada rendang. Jadi inilah keistimewaan Hotel Jumeirah. Ini apa ni? Bubur som-som dan pengat pisang. Ini umrah ni sekarang ni. Baik, ini Hotel Sheraton. Tuan-tuan boleh lihat yang ada kuning ni. Ini ialah jembatan menyeberang daripada hotel masuk ke Masjidil Haram. Kalau sekiranya pintu bawah belum buka, jemaah kena jalan sikit lah masuk extension yang baru. Extension Masjidil Haram yang baru. Jadi kalau kita pergi Shisha, kita nak buat tawaf umrah, sa'i umrah, kita kena naik bas macam pakej-pakej yang lain. Jadi kita kena turun di mana-mana, buat tawaf, buat sa'i, lepas tu kita pulang, naik bas lagi, hantar pulang. Tapi kalau kita masuk pakej ni, ambil pakej ni,
masuk Sheraton, kita berada di Mekah. Habis tawaf, habis sa'i umrah, kita boleh balik ke hotel. Ya. Jadi kita tak payah naik bas balik ke Shisha. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan compare package yang masuk Mekah dulu, ada 2 ejen yang jual di Singapura. Harganya lebih 3,000, 4,000 daripada harga Haniman. Dah survey belum? Belum ya, balik survey lah. Baik, ini hotel di Madinah. Yang hotel Sheraton, Madinahnya kita pakai Rauda Royal Inn. Ya. Dan kita tak lama. Package ni mungkin 17 hari. Sesuai dengan orang yang tak banyak cuti. Ya. Dan kemudian ada Hotel Oberoi. Ini package Jumeirah dan Oberoi. Oberoi tuan-tuan tahu? Siapa dah pernah tinggal Oberoi? Belum tadi makannya kita nampak di Oberoi. Dan Hotel Jumeirah dan Oberoi, ini package yang kedua. Yang ketiga, yang lama sikit, yang tadi 18 hari. Yang ini 25 hari atau lebih. Di Mekah, Jumeirah, Madinah, Darut Taqwa. Darut Taqwa ni tidak ada ejen yang menjualnya. Ini hotel langsung 2-3 langkah masuk kawasan Masjid An-Nabawi. Ya. Ini keistimewaannya semua berhadapan dengan masjid. Ini Masjid At-Taqwa. Varinya tak sampai 20 meter. Ya. Tak sampai 20 meter. Hotel Oberoi, banyak ejen yang pakai Hotel Oberoi. Salah satu daripadanya, kita juga pakai Hotel Oberoi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih. Ini Hotel Rauda Royal Inn. Dia 2 row. Kalau hotel yang lain, 3 row. Kita 2 row saja. Hotel Rauda Royal Inn, 100, tak sampai 150 meter. Baik, kelebihan kami memimpin dengan adanya Ustaz Jazair nanti, akan memimpin rohani, jasmaninya, serta membentukkan tuan-tuan menjadi haji yang sempurna, supaya mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Supaya tuan-tuan dan puan-puan faham tata tertib menunaikan fardu haji, jangan ada silap dan salahnya, supaya tuan-tuan dan puan-puan mengerti apa yang tuan-tuan buat di masa wukuf, di masa bermalam di Muzdalifah, bermasa di malam di Mina, semasa melontar jamrah-jamrah, membuat tawaf haji, sa'i haji, habis. Sudah tentu dengan tawaf wada' baru kita selesai haji kita. Mudah kan? Mudah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti kursus haji yang akan diadakan pada berapa date? 17 dan 24 November. Nanti sama ada disambung pada 1 dan 8 Disember, fizikal ataupun Zoom, atau kita bawa kepada Januari nanti, menunggu juga jemaah-jemaah haji yang ekstra kuota. Baik, saya terangkan dengan salah satunya, harga pula. Yang package yang sebelah kanan sekali, kita mulai dari kanan. Kanan. Sheraton Rauda Royal Inn. Singapura, terbang Jeddah, langsung masuk Mekah. Mekah 1 sampai 4 Zulhijjah, terus ke Shisha, kat kampung Arab, dekat dengan Mina, sejauh 1 kilometer jalan. Dan tahun ini penginapan khemah di Mina dirubah daripada 150 meter mungkin kepada 400 meter. Kerana apa? Yang 150 meter tu, tuan-tuan boleh lihat video tadi tak? Jemaah naik tangga. Ada kemah bawah, ada kemah atas. Jadi kita tak naklah terlalu dekat 150 meter. Kemahnya nempel di atas bukit. Jadi kesian jemaah yang tak kuat menaiki tangga, yang pakai wheelchair. Macam mana mereka nak naik, kita pindah. Kita cari yang dasar. Ini semua urusan AMTAS, travel agent dan persetujuan MUIS untuk memilih masyair. Masyair ini ialah perjalanan Arafah dan Mina, Muzdalifah dan
Mina. Jadi penginapannya di Mina, penginapan di Arafah. Arafahnya kita semua minta enhanced kemah. Kemah yang ada double layer. Jadi heat resistant, jadi tahan panas. Jadi anti kalis dan juga toilet yang memuaskan supaya jemaah selesa. Kita pentingkan supaya jemaah selesa. Dan sama ada makan buffet atau makan paket, itu belum dimuktamadkan. Kerana ada yang mensyurkan kalau makan buffet, kita lambat habis. Tinggal apple dengan tulang. Tapi kalau dapat makanan bungkus, masing-masing dapat hak mereka. Nak makan sekarang boleh, lambat boleh, terserah. Dan harganya berempat 12,190. Belum masuk pesawat. Jadi kalau pesawat 3,100 bermakna 15,292. Betul? 90. Kemudian yang bertiga 12,590 dan berdua 13,590. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan mampu milik untuk mendapatkan pakej ini. Iaitu seruan Kaabah, Sheraton Raudah Royal Inn. 17 hari dengan pesawat Saudia Airlines. Seat limited kerana Saudia sekarang beritahu kami bahawasanya pada 28, 30 hari bulan ni semua nak berangkat pada hari itu. Jadi Saudi Airlines akan usaha untuk mendapat pesawat yang lebih besar. Betul? Untuk menampung semua jemaah yang ingin berangkat pada 28 dan 30 Mei. Kita bergerak kepada seruan Kaabah Jumeirah Ubroy. Hotel Jumeirah, dia punya menu sangat hebat dan Hotel Ubroy pun dah dikenal di kalangan orang-orang haji Singapura. Dan pakejnya boleh menang semua ejen yang menjual pakej travel. Pakej haji tahun ini. Boleh cek. Saya tak nak bilang siapa lebih mahal, siapa lebih murah. Saya punya lebih murah. $11,990 tanpa pesawat untuk 4 orang. Dan untuk berdua, 13,390. Daripada Singapura, terbang Jeddah. Jeddah masuk Shisha. Lepas dah habis kerja haji, Masyair, Arafah, Mina, melontar, menginap di Mina, tuan-tuan dan puan-puan akan masuk Jumeirah. Jumeirah buat tawaf haji, sa'i haji. Lepas dah duduk 4-5 hari, akan berangkat ke Madinah. Dengan high speed train. Dari Madinah, insyaAllah akan terbang dengan pesawat domestik dari Madinah ke Jeddah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak payah naik bas sampai 6-7 jam atau menunggu lama di airport dan sebagainya. Kita dah terbang di airport dan di kawasan transit di Jeddah. Boleh bawa 40 kilo dari Madinah dengan air zam-zam 5 liter. Boleh terbang dari Madinah ke Jeddah dalam transit launch. Kalau kita naik bas 7 jam kerana tempat banyak checkpoint, banyak ada stop-stop. Malaikat inilah nak cek kita di dalam perjalanan. Kemudian kalau kita sampai di Jeddah terlalu awal, kita kena masuk dalam holding area. Holding area tu tempat bas-bas berhenti merehatkan jemaah kerana dia tidak mahu jemaah haji terlalu ramai di airport Jeddah. Sebab tu disediakan holding area. Kalau naik kereta api pun sama. Sampai kat kereta api di Jeddah, satu kawasan dengan airport Jeddah. Tapi kalau masa belum sampai, misalnya lagi 4 jam, 5 jam, dia akan suruh kita tunggu di bawah. Tak bagi naik ke airport. Jadi tak boleh check in. Kalau kita terbang daripada Madinah, kita terbang dari Madinah, beg dah check in. Dah tak ada urus lagi beg. Beg dah masuk pesawat, pesawat nanti ditransfer, ditransit, langsung akan dibawa daripada Jeddah ke Singapura. Faham? Ada soalan so far? Yang mana nak pilih? Belum tahu lagi. Baik, kemudian
kita bergerak kepada 25 hari. Pakej seruan Kaabah Jumeirah At-Taqwa, Dar At-Taqwa. Ya. Saya langsung terus pakai nama hotel di sini. Nama hotel Mekah dan nama hotel Madinah. Sama juga dari Singapura ke Jeddah, Jeddah ke Shisha. Lepas itu membuat haji, Arafah, Muzdalifah, Mina. Kemudian kita masuk Jumeirah. Jumeirah kita duduk pada 14 Zulhijjah sampai 20 Zulhijjah. Baru kita pergi ke Madinah. Madinah kita duduk 7 hari. Lama sikit lah. Ya. Ini bagi siapa yang tak ada terjejas pada cuti, kerja dan sebagainya. Yang ada free time lah. Bolehlah ambil package ini. Sangat sesuai. Madinah dapat rasa lama, Mekah dapat rasa lama. Ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi umrah berapa hari? Paling tidak 10 hari, 11 hari, 12 hari. Paling lama umrah plus Istanbul 14, Baitul Maqdis 15 hari. Tapi di Mekahnya semua 8 hari, Mekah 4 hari, Madinah 5 hari. Betul? Ini agak lama sikit lah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak duduk lebih lama, datang umrah. Kalau duduk datang haji ni, harga memang makin lama makin mahal. Jadi dalam pakej yang 25 hari, seruan Kaabah, Jumeirah dan Dar Taqwa, honeymoon-nya pun yang paling murah. Kalau kalau tak percaya, balik buat kajian. Saya tak nak cakap siapa yang mahal, siapa yang murah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, nak tengok itinerary? Tengok itinerary boleh. Okey. Sekarang seruan Kaabah Jumeirah pula. Dar Taqwa. Di Jumeirah 7 malam, Dar Taqwa 7 hari 6 malam. Dari hari pertama kita ke Jeddah, lepas tu ke Shisha. Kita hari yang kelima kita orientation ke tempat-tempat jamrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan akan tahu selok belok pulang daripada jamrah ke Shisha. Dari jamrah pulang ke Mina. Kita akan kasih tahu Minanya, kawasannya di mana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak ragu-ragu lagi. Kawasan tu dah jadi familiar lah. Tak sesat. Tak akan sesat insya-Allah. Kemudian hari yang ke-6 kita akan berangkat ke Arafah. Daripada Arafah kita akan wukuf. Dan hari yang ke-8 kita akan berangkat ke Muzdalifah. Dengan bas khusus. Bas chartered. Bukan tahun lepas pun bas chartered. Dulu-dulu semua bas shuttle. Bas shuttle ni bermakna 100 orang pakai satu bas. Satu bas dah penuh, dia hantar ke Arafah, dia patah balik, angkat lagi satu bas. Tak muat, muasasah suruh berdiri. Bas muatan 50, dia isi 80. Tahun lepas dan tahun ni tidak ada yang berdiri. Kita catat bas, jadi bas one way. Shisha, Arafah. Arafah, Muzdalifah, Mina. Selesai. One way saja untuk semua jemaah. 900 jemaah dapat duduk. Kalau ada tambahan kota, kita buat tambah bas lagi. Dari jemaah akan datang, harganya naik tapi perkhidmatannya lebih baguslah. Lebih baik. Kerana kita dah orang kata dah mature untuk mengurus jemaah Singapura. Jemaah Singapura terkini, macam-macam rasa, macam-macam selera ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan beruntung dan bertuah dapat dipilih mudah-mudahan pada tahun ini. Dan balik kita sujud syukur banyak pada Allah SWT supaya kita akan menjadi tetamu-tetamu Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita ini masih Seruan Kaabah, Jumeirah dan Taqwa. Kemudian dari Jumeirah hari yang ke-18 kita akan berangkat ke Madinah. Madinah 3 hari. Kerana kita nak buat 4 hari tapi pesawat Saudia. Dulunya bertolak hari Sabtu, sekarang bertolak hari Jumaat. Jadi kita kena ikut pesawat lah. Last year kita tak ambil Scoot, kita tak ambil Malaysian Airlines. Kita ambil Qatar Airlines. Kerana Saudia tidak ada, jadi MUIS lepaskan kita mengambil
lain pesawat. Jadi kita ambil Qatar Airlines. Pesawat sangat bagus, jemaah sangat happy. Dari Madinah terbang langsung ke Doha, Doha ke Singapura. Jadi tahun ni kita kena ikutlah apa yang ada Saudia, pesawat direct, tidak ada transit, dan apa tarikhnya yang kita dapat, kita ambil lah. Ya. Dan kemudian kita masuk ke package Suruhan Kaabah Oberoi, 18 hari, sama juga Singapura terbang ke Jeddah, Jeddah masuk ke Shisha, kita buat orientation Jamrat, Shisha ke Arafah, wukuf Arafah, Muzdalifah, balik ke Shisha. Dan di Shisha, hari-hari tasyrik, iaitu daripada 10 sampai 13 Zulhijjah. Faham tak ni? Hari tasyrik. Di situ, hari-hari itu kita akan mengerjakan lontaran. Jamrah Ula, Wusta dan Aqabah. Pertama, kita datang daripada Muzdalifah, daripada Arafah, Muzdalifah. Kita akan melontar Jamrah Aqabah. Lepas Aqabah, pada 10 Zulhijjah kita sudah boleh tahallul. Tahallul pertama dan boleh kita bertukar pakaian yang biasa. Dah boleh mandi, boleh sikat, pakai perfume, bedak semua boleh lah. Ya? Tapi tahallul kedua belum. Tahallul kedua iaitu Ustaz, berakad nikah. Ataupun menjadi wali untuk orang yang nak kahwin. Itu tak boleh. Tak boleh saya? Tak boleh Ustaz ada ni. Jadi itu bila boleh? Apabila kita sudah selesai mengerjakan tawaf haji dan sa'i haji. Kalau sa'i haji belum, kena sa'i haji. Kalau sa'i haji sudah, hanya tawaf haji, barulah kita boleh bersatu dengan orang rumah kita. Dan boleh akad nikah. Nak kahwin lagi bolehlah, tapi tanya dulu yang situ. Jangan dia marah pula. Baik. Kemudian kita barulah akan berangkat ke Oberoi. Dan Oberoi kita akan duduk 2 malam. Kemudian kita juga naik pesawat ke Jeddah, Saudi Airlines, dan akan pulang ke Singapura dengan Saudi Airlines daripada Jeddah. Langsung ke Singapura. Dan yang ketiga, Sheraton Raudah. Ini kita akan berada di Sheraton 4 hari. Daripada 1 Zulhijjah sampai 4 Zulhijjah. Kemudian kita akan masuk Shisha. Kita dapat pengalaman seramai 4, 5, 6 sebilik. Di sini kita training diri kita. Di tempat perumahan-perumahan Arab ni, kerana bangunan dia terdekat dengan Jamrah. Kalau kita duduk di Mekah, kita kena ulang alik naik teksi ke naik bas. Ada package 26,000. Saya tak nak bilang siapalah. Tuan-tuan tahu. Dia duduk Mekah. Jadi dia nak pergi lontar tu kenalah naik bas. Kan? Ke naik teksi. Kan? Ke jalan kaki. Dan bas daripada Mekah ke tempat melontar ke ataupun Mina 3 jam. Traffic jam. Betul Ustaz? Jam. Hari-hari haji ni jangan main-main dekat trafik di Mekah ni. Penuh sesak. Jadi kita bagus duduk di Shisha. 95% jemaah di Singapura duduk di Shisha. Kerana sebagai penginapan pengganti sekiranya ada masalah di Mina ataupun kurang cukup tandasnya atau kurang enak tidurnya ataupun kurang dinginnya ataupun kurang enak makannya. Jadi jemaah boleh buat pilihan nak duduk Mina atau nak duduk Shisha. Siapa yang duduk Shisha, ada ustaz, ada mutawif yang jaga. Siapa yang duduk Mina pun ada yang jaga. Jadi mereka akan membuat melontaran ikut waktu yang diberi. Dan bagi yang nak duduk di Mina, boleh memberitahu kami siapa yang nak duduk Mina. Kalau tidak, kita cari jemaah nanti jemaah hilang. Mana jemaah pergi? Setiap langkah jemaah keluar daripada tempat pondokan atau tempat perkhidmatan akan diberitahu dengan travel agent. Dan kita tidak dibenarkan jemaah, misalan, jemaah kita nak naik bas daripada Shisha ke Arafah. Jemaah ni tak nak, dia nak jalan kaki ke Arafah. Tak boleh. MUIS melarang ketat, melarang terus jemaah yang berselisih
rancangan ataupun pergerakan. Juga daripada Muzdalifah kita naik bas balik ke Shisha ataupun ke Mina. Jemaah ni nak jalan kaki. Ini itu pun tak dibenarkan. Kerana kita khawatir ada perkara yang tidak diingini berlaku, jemaah sesat, tak dapat pulang ke tempat penginapan dan sebagainya. Jadi Raudah kita dah tunjuk, di Madinah pun sama, mengikut Saudi Airlines pulang 3 hari 2 malam di Madinah. Dah, lepas ni apa? Ini hadiah-hadiah yang daripada kami. Jemaah dah bayar, bukan kena bayar lagi. Pertama, telekung tradition daripada Ustazah Cik membuat lambang telekung ataupun jilbab. Dan untuk perempuan lah. Untuk ihram, ada emboss Haniman dan kita ada sejadah dan ada backpack. Boleh lipat backpacknya, kita boleh lihat. Sangat ringan backpacknya. Boleh isi payung, boleh isi kitab, boleh isi selipar, boleh isi topi dan sebagainya. Dan kita beri buku panduan dan lagi satu ada buku checklist. Tiap-tiap tahun kita ada bagi buku checklist. Dan juga kita akan beri beg sandang dan beg 20 inci yang terbaru dan 28 inci. Ada juga yang bagi beg jemaah kecil sangat, 20 inci dan 24 inci. Ini buku panduan. Dalam ini ada checklist, ada gambar-gambar jemaah. Saya tak taruh telefon. Nanti saya taruh orang marah pula. Dia ni asyik kontak aku, tak suka dia lah. Nak terima menantu ke apa. Jadi kalau nak berkenalan bolehlah. Di sini hukum hakam haji, nak buat haji tomato, nak buat haji ifrat, nak buat haji kiran. Semua ada panduannya, boleh kita rujuk pada asatizah kita. Dan atur cara perjalanan pun akan tertera di sini. Dan peta-peta Mina, peta-peta Arafah, peta-peta Shisha, semua ada di sini. Dan di sini ada drawstring bag. Kita boleh pakai untuk shoe bag dan kita bagi neck pillow ke pillow neck. Bolehlah. Kita naik kapal terbang kan, kita duduk ekonomi, jadi kita bolehlah pakai neck pillow ni untuk selesa kita duduk dalam kapal terbang. Spray bottle kita boleh bawa bersama dan cap. Cap perempuan nak pakai pun boleh, lelaki nak pakai pun boleh, ataupun perempuan boleh prefer nak pakai, apa tu Siti kita kasih last year? Visor. Tapi saya kasih visor pada perempuan, 50 perempuan, saya rasa yang pakai 10 je. Macam malu nak pakai. Dia bawa Nyonya Sayur punya cap lagi. Dia suka pada tu. Okey, terserah pada dia lah. Mana-mana pun boleh, asal dia tak kena panas. Cermin mata hitam bawa sendirilah, saya tak supply. Napkin, unzip lock bag, semua bawa sendirilah, kita supply, betul? Baik, perkhidmatan kami juga di tour, sekarang kita ada grup pergi Bukit Tinggi dan pergi Bandung kan. Grup Turki 10 hari baru balik, Haji Hamdi bawa. Dan ada sunnah servis, ini gambar di Uzbekistan. Dan kami sebagai jembatan kepada syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada soalan? Saya buka soalan hampir jam 4 ni. Haji, silakan. Tak tanya? Semua faham tak tentang penerangan pakej saya ni? Ada apa-apa nak tanya? Tentang jemaah yang ingin penginapan untuk berempat orang. Mungkin bukan kita tak kasih, tapi kita nak kasih tahu bahawasanya ada tak pasangan yang reda saya nak bersama awak. Kerana orang-orang ni tak pernah serumah. Jadi lain kadang-kadang mereka punya perasaan dengan orang lain. Sama ada dia ni pembersih ke, pengotor ke, selekeh ke, bersirak ke. Jadi sebaiknya kita cari pasangan kita. Yang bertiga atau berempat, kalau tak ada kita cop aja berdua. Tak jadi masalah. Jangan cari yang terlalu kecil, terlalu murah harganya. Nanti sampai di Mekah, Madinah ada masalah.
Kalau kita dapat partner yang kita dah bayar double tu, don't worry. Kita akan refund ke awak. Sekiranya awak dapat partner untuk bertiga atau berempat, kita akan refund ke awak duit balik. Kita tak ambil duit awak. Dan tuan-tuan perempuan, tak kiralah di mana tuan-tuan perempuan pergi dengan travel agent mana, cuma jangan lupa mula berangkat ke Tanah Suci, keluar saja daripada rumah, tuan-tuan dan perempuan telah jadi orang-orang musafir. Dan setiap orang musafir, doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi hendaklah kita banyak-banyak berdoa. Dan semoga majlis ini pun diberkahi dan dilindungi oleh para malaikat, dan tuan-tuan dapat manfaat dan dapat ganjaran yang hebat. InsyaAllah Allah akan memberkati dan akan mencapaikan cita-cita tuan dan kemahuan tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Nanti saya akan bacakan satu doa yang selalu kita apabila kita nak pergi haji atau nak berumrah supaya dapat berulang. Walaupun umur kita dah lanjut, tapi kita berdoa sekiranya haji ini kali yang terakhir, engkau hajikanlah kami dengan haji yang mabrur, terimalah haji kami. Kerana kita belum tahu dapat pergi haji sekali lagi. Orang nak pergi haji sekarang di depan 25,000 atau 30,000 pendaftarannya. Dan kena tunggu 11 tahun. Tuan-tuan dan perempuan ni saya rasa semua dalam kategori 2013. Betul tak? InsyaAllah tahun ni selesailah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ada apa-apa nak tambah? Ada doa? Ada soalan? 3 soalan saya bagi, silakan. Ibu-ibu? Haji Nuraini? Haji Asma? Haji Amli ada nak additional? Tak ada. Nak tengok video lagi sekali? Terus kita tengok. Apa? Anukan video. Bila nak si? Boleh. Nanti boleh kita buka balik. Video dulu. Boleh kita lihat sekali lagi. Ustaz belum tengok Ini Hotel Hyatt.
Ini diobroi. Diobroi. Halo. Cuaca panas ya. Malaysia 45, Arafah mungkin 52. InsyaAllah tuan-tuan dan puan diberi kesabaran, kekuatan, semangat. Baik, tuan-tuan dan puan saya beritahu hotel yang menyediakan makanan enak-enak, hotel kebanyakan semua international. Di Jumeirah, international ada, Asian pun ada. Kerana dia punya executive chef daripada orang Pekanbaru, Padang. Jadi dia mahir dalam menyediakan makanan Asia dan sudah tentu dia tahu makanan Western juga dan makanan Arabik. Semalam jemaah kita di Mekah makanan Turki pula. Dan kerana saya bilang ini, kerana saya daripada tahun 83 lah mengerjakan haji, memimpin jemaah haji dan travel sendiri daripada tahun 90. Semua hotel di Mekah saya dah pakai. Swiss Hotel, Zamzam, Rotana, Gufran, Safwa, Movenpick, Raffles, Fairmont, semua di Clock Tower. Masalahnya Clock Tower ni, jemaah turun bas di tunnel. Waktu nak pergi ziarah, nak balik, jemaah kena berdiri tunggu bas. Safwa juga, dia tidak ada tempat bas. Jauh bas parking baru jalan naik hotel. Itu sajalah. Tapi di Jumeirah, dia ada jalan khusus masuk Jabal Umar. Macam ke Hayat, ke Conrad, ke Jumeirah. Jadi jemaah duduk tunggu di lobi. Menanti bas datang untuk bawa pergi train station atau untuk pergi ziarah dan sebagainya. Jadi ini yang saya nak kasih tahu, hati-hati. Kalau pilih package itu, tanya. Turun bas, naik bas senang tak? Atau turun di tunnel? Rotana, Movenpick, Zamzam semua di tunnel. Dan mengenai makan, saya dah bilang tadi, Executive Chef Kadiono, dia pandai cari bumbu-bumbunya. Saya pun ada chef di Hayat, orang Indonesia. Tapi saya bilang saya nak lodeh. Saya nak bikin lontong. Dia buat lodeh, jadi. Tapi rasanya tak ada. Pasal kita kan tahu rasa. Kalau lontong kita cari di mana, laksa kita cari di mana, misiam kita cari di mana. Haji Nuraini bilang misiam Presiden Hague Road. Lontong Wak Solo, Gelang. Ataupun Mukmin. Lagi apa? Merebus, Afandi Merebus atau Presiden Merebus. Betul tak? Pasal we know the taste. Berapa jauh pun kita pergi. Dari Wak Kadiono ni, Executive Chef ni pandai cari bumbu untuk masak pada tamu-tamu jemaah. Baik, sekiranya tuan-tuan dan puan hendak mendaftar dengan travel agent, sudah tentu apabila tuan-tuan sign in, akan melihat di sini cara-cara mengenai daftar. Dan juga akan menunjukkan kesihatan, surat kesihatan. Yang pertama sekali ini, kesihatan ini health requirement daripada Arab Saudi. Bukan daripada MUIS. Pertama, dia bilang kalau ada kidney failure, nak pergi dialisis. Itu sama sekali kita tidak galakkan jemaah pergi haji. Sebaik saja buat badal haji. Dan juga ada kronik-kronik yang lain. Tapi kita tak nampak dia punya perkembangan. Hanya kita perlukan
surat pengesahan doktor mengatakan dia fit to travel. Kita tidak mau jemaah tidak under declare bahawasanya pernah berlaku jemaah tidak declare dia ada sakit. Dan nak pergi haji lagi seminggu baru bilang saya perlu wheelchair lah, saya perlu orang dokong lah, saya perlu orang inilah. Dia sepatutnya pergi operation stage 4 cancer dia punya usus. Dia tak pergi. Dia bilang dia ada GERD. Ya, sampai sana di Arafah dia lemah. Di Mekah pun dia lemah, kita terpaksa masukkan hospital dan terpaksa pulang naik kapal terbang pun tak boleh, pakai emergency naik pesawat balik ke Singapura. Emergency tau. Bukan senang. Kerana dia perlu pakai oksigen. Jadi kerana dia tak declare dengan kita tentang kesihatannya. Itu salah satu daripadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk pendaftaran boleh bawa letter offer, identity card, pasport, boleh bayar cash ataupun pay now, dan deposit 80% daripada harga package. Belum termasuk pesawat. Lepas tu dalam sistem nanti kita akan buat HPPC. Bermakna agreement antara travel agent dan jemaah. Sign pun pakai digital. Dekat komputer. Dan juga health declaration. Tuan-tuan dan puan-puan dapat buku hijau, bawa pergi jumpa doktor, dapat surat pengesahan boleh berangkat haji, nanti dia bagi pada kami. Lepas tu PPDA, iaitu personal data, sign pun melalui daripada digital. InsyaAllah akan berjalan lancar. Ada soalan tadi? Ada soalan? Dah pukul 4. Nak dekat asar. Pukul 4. 4.10 kita diberi sampai pukul 5 ni. Baik, ada kita sambil-sambil doa lah yang ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir lana bi ziyaratil Ka'bah wa yarsir lana bil hajj بيتك الحرام في هذا العام وفي كل أعوام القادمة ويسر لنا بزيارة حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اكتب الصلاة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والزار والزوار والعمار والمسافرين في بركة وجوك Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami bermunajat kepadamu ya Allah, panjangkanlah umur kami, tunaikanlah hajat kami untuk menunaikan haji. Ya Allah, jadikanlah kami tetamu-tetamu-Mu ya Allah. Berikanlah kami kesihatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah haji ini. Sempurnakanlah ibadah haji kami, tawaf dan sa'i kami, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melontar jamrah-jamrah, ziarah-ziarah kami dan ziarah kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabulkanlah doa-doa kami, hapuskanlah dosa-dosa kami, sampaikan cita-cita kami dan lancarkanlah urusan kami, mabrurkanlah haji kami. Pandulah kami untuk memilih pakej haji yang sesuai dan tepat, dan pilihlah Haniman Travel and Tours. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Mana Rizal? Jangan lupa Okey. Siapa nak ambil gambar package kita boleh ulang. Kita tak ada print ataupun fotokopi. Nak snapshot, Haji Hamli boleh Ghostan Go Ahead dia punya
package ataupun surat khabar ini ada ni. Ya. Cuma itinerary ni siapa nak kasih tahu dengan pegawai, kita boleh email atau WhatsApp itinerary. Malu nak tanya, boleh tanya pegawai dekat belakang tembok. Tak adalah, saya bergurau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan balik dulu sebelum terima apa? Apa makanan? Snack. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nak pergi mana? Ke Zai pergi mana? Zul. Sepatah dua kata. Assalamualaikum. Itu saja penerangan haji dari kami Haniman Travel and Tours. Semoga berjumpa lagi, insya-Allah. I see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau itu diorang tengah bagi-bagi makan kari pap. Oh, kari pap dengan air-air lah pada mereka yang sudi datang untuk penerangan haji hari ini. Jadi, okey, tu dah. Tu diorang nampak hero-hero tu. Ding-ding. Ding-ding. Tu. Kalau nanti ada apa-apa soalan, tanya pesawat yang pakai pen. Bos, bos, gimana bos? Bos malu. Bos tak nak. Aku okey. Aku pergi kamera. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama-sama dengan Ustaz Zahir. Kita tanya sikit Ustaz. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, kita seperti kita punya penonton dah sedia maklum lah. Kita sekarang ni dalam proses penyediaan untuk haji 2025. InsyaAllah. Ustaz boleh kongsi sikit mungkin apa persiapan ke untuk jemaah-jemaah haji 2025 ni? Boleh kongsikan sikit dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu di antara perkara-perkara yang amat penting persiapan dalam melaksanakan ibadah haji. Dikarenakan ibadah haji ini difardukan, diwajibkan oleh Allah seumur hidup sekali. Maka itu persiapan untuk menunaikannya, persiapan bagi melaksanakannya adalah teramat penting sekali. Sebab itu kita dapati bahawa antara hikmah ibadah haji ini dilakukan dalam bulan haji. Bulan haji bermula dari Syawal sehingga membawa kepada para jamaah selesai daripada mengerjakan ibadah haji dan pulang ke tanah air. Bila dikatakan bermula daripada Syawal, bermakna Syawal itu adalah setelah kita melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah merupakan proses penyucian jiwa kita, sebagaimana yang kita sama-sama sedia maklum. Maka itu proses penyucian jiwa bagi khususnya para jemaah haji adalah satu ruang dan peluang yang berterusan yang membolehkan insya-Allah ibadah haji ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, dan sebab itulah ganjaran yang cukup besar yang Allah sediakan
bagi para jamaah yang peroleh haji yang mabrur itu adalah laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada apa-apa ganjaran yang paling setimpal bagi para jamaah yang dapat haji yang mabrur itu kecuali adalah syurga. Mudah-mudahan kita doakan kepada para jamaah agar mencapai matlamat yang diinginkan itu, memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala, menerusi haji yang mabrur yang bermula dengan pelaksanaan yang sempurna yang akan sama-sama kita laksanakan insya-Allah. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih atas perkongsiannya. Okey. Kita bersama dengan Abang Hamli. Okey bang. Share sikit harapan untuk jemaah haji, bakal jemaah haji 2025 ni. Alhamdulillah. InsyaAllah untuk jemaah-jemaah yang dah lama menunggu ni kan, kami doakan agar dapat jemputan daripada Allah Ta'ala. Semoga dapat ke Tanah Suci ni untuk tahun depan untuk menunaikan ibadah haji. Terima kasih. Kan? Sesiapa yang dah dapat surat daripada MUIS ataupun LOI earlier dan sekarang tunggu LOO. Once kalau you get the LOO, silalah hubungi Haniman Travel untuk register haji. InsyaAllah kami akan membantu registration anda. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Saya serahkan balik kepada MC. Baik, terima kasih. Okey, kita akan cari lagi kita punya pegawai-pegawai kita untuk kongsikan sedikit. Okey. Oh, boleh. Boleh cepat taruh kata. Tunggu Ustaz lah. Ambil gambar ramai-ramai. Okey. Jom. Okey. So alhamdulillah tu sahaja untuk hari ini. Kita bersama langsung lagi. InsyaAllah nanti petang ni kita ada departure kan? Ada. Lepas tu Ustaz petang ni Isham. kita ada departure Ustaz Muhammad. ke apa? Aqsa. Aqsa, Baitul Maqdis, Petra, Petra dengan Jordan. kemudian Umrah. Umrah Baitul Maqdis lah. Umrah Baitul Maqdis. So nanti kita akan kongsikan. InsyaAllah untuk November ni kita ada hampir 20 jemaah. 20 kumpulan yang akan berangkat lebih kurang. Dan inilah kisah sedikit sebanyak persediaan haji kami. Semoga untuk jemaah-jemaah haji jemaah haji tahun hadapan semuanya dilancarkan, dan jangan lupa memilih Haniman Travel sebagai package haji, umrah dan juga wisata anda. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.